Saya juga manfaatkan pahamannya. Tengok. Saya tahu dia bukan Islam, tetapi saya terangkan sebagai seorang Muslim supaya jangan ada salah faham tentang yang dibawa oleh setengah-setengah orang Islam sendiri yang menunjukkan sikap tidak toleran, benci kaum, diskriminasi kaum. Padahal Islam itu menekankan amanah satu, keduanya mesti adil tanpa mengira kaum dan agama. Malah bila ditekankan satu kewajipan, bila kamu hukumlah hukum manusia, bainan nas, di antara manusia, hukumlah dengan adil. Ya, kerana keadilan itu sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu kupasan yang juga menarik tentang keadilan ini dikupas oleh saudara saya Siddiq Fadil. Ya, dia mengulas tentang deklarasi Perkhidmatan Paus 98. Ya, dan dia menyebut umpamanya di antara prinsip in uridu illal islah mastata', aku akan usahakan sedaya upayaku bawa reformasi atau perubahan. Ini adalah untuk semua. Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan, Murut, Melanau dan semuanya. Muslim dan bukan Islam. Kawan dan lawan. Jadi menurut saudara Siddiq, justru keadilan tidak boleh dibataskan hanya untuk golongan tertentu dan kerana itu tidak harus ada amalan diskriminatif dalam menegakkan keadilan. Ayat yang mengisytiharkan bahawa keadilanlah yang menjadi esensi, asas bagi semua agama samawi. Demikian pentingnya kedudukan dan peranan keadilan dalam kehidupan manusia sehingga Ibn Taymiyah menyimpulkan, ini penting saya tekankan kerana ia berbeza dengan kadang-kadang suara-suara yang kita dengar ini. Apa dia kata? Pertolongan Allah bersama negara yang adil meskipun kafir, dan tidak bersama negara yang zalim meskipun muslim. Jadi kalau untuk buat pertimbangan, penilaian, negara adil dikendali oleh orang bukan Islam itu lebih baik dari negara zalim yang dipimpin oleh orang Islam, kata Ibn Taymiyah. Katanya lagi, dunia boleh selamat lestari dan berkelanjutan dengan keadilan meskipun bersama kekafiran, tetapi tidak akan selamat dengan kezaliman sekalipun bersama Islam. Ini penting sangat. Leluhur pemikir dan filosof besar semua menekan hal yang sama. Saya ingat umpamanya yang selalu saya popularkan di kalangan masyarakat Cina, kerana mereka lebih lazim biasa dengan Confucius atau Master Kung Fu Tse, yang menceritakan tentang pengalaman beliau ke satu daerah. Kemudian lihat ibu tua ini menangis kerana suaminya baru meninggal. Dia tanya, sebab apa menangis? Dia kata, suami saya dibaham harimau. Di mana? Di kampung ini. Confucius nasihat, kalau begitu jangan tinggal di sini, pergi ke daerah yang satu lagi, negeri lain, supaya tidak dibaham, tidak ada bahaya harimau. Jawab wanita tua ini, lebih bahaya saya di bawah negara lain dengan raja yang zalim daripada berhadapan dengan ancaman harimau. Pengajarannya, pemerintahan yang adil itu harus kita utamakan. Saya minggu lalu dapat satu komentar dari salah seorang pengikut di Twitter,
Lias tentang buku dan karya Amartya Sen. Amartya Sen ni seorang pakar ekonomi berasal dari India, menjadi profesor di Cambridge, UK, kemudian di Harvard. Seorang yang sangat mempunyai asas Sanskrit di Santiniketan di Calcutta. Kemudian menjadi seorang pakar ekonomi, mendapat hadiah Nobel ekonomi dengan beberapa karya dia, termasuk The Idea of Justice yang kita akan kupas sedikit pada hari ini. Saudara Amartya Sen kebetulan ya kenalan dan pernah terlibat dalam beberapa acara bersama saya tatkala saya di Harvard untuk menyampaikan ucapan. Beliau yang memberikan bukan sekadar undangan tetapi menganjurkan jamuan tengah hari untuk bersama profesor, dan kemudian kami bersama beliau dan Michelle Kamdesu yang mantan ketua IMF adakan dialog 2 hari hanya wacana, maknanya conversations, continuous conversations 48 jam. Kami bertiga dan juga isteri beliau Profesor Emma Rothschild mengenai ekonomi, pembangunan dan agama yang disebut faith, ya, keyakinan. Maknanya tidak ada ekonomi dan pembangunan tanpa keyakinan tentang nilai baik, nilai etika, nilai moral. Dan saya anjurkan rakan-rakan ikuti Facebook untuk ulasan yang lebih panjang dalam bahasa Inggeris tentang karya Idea of Justice, kerana dia mulakan dengan menceritakan pengalaman Rousseau dan Locke dan sebagainya, tetapi juga memberikan penekanan tentang pemberdayaan. Maknanya jangan kita lihat keadilan itu tanpa memikirkan keperluan menjaga kepentingan semua kalangan masyarakat, yang miskin, yang tersisih, miskin bandar, miskin desa, masalah kesenjangan, dan oleh yang demikian dia mesti merentas, jangan terlalu terikat dengan soal kaum atau kelompok atau kabilah atau wilayah. Yang jadi polemik di negara kita umpamanya, kalau kita baca The Idea of Justice, kita boleh faham kerana polemik kita kadang-kadang bila miskin, kita bincang soal kaum. Kemudian kita ketepikan kepentingan setengah kaum. Ataupun bila kita bicara soal pembangunan, kita tinggalkan pembangunan setengah wilayah. Maka bangkit kemarahan atau keresahan di wilayah-wilayah yang terpencil, yang tidak mendapat kemudahan yang sama yang banyak disuarakan di Sabah dan Sarawak di negara kita.